Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam channel YouTube Fakih Synergize. Alhamdulillah dalam siri yang pertama saya ada bentangkan tentang perkara asas salat sunat, definisi salat sunat. Yang mana adanya salatul sunnah, adanya salatul tatawwu' dan juga adanya salatul nafilah. Satu lagi tambahan salatul raghibah. Itu tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok siri yang pertama bagi YouTube ini. Dan hari ini saya nak sambung lagi, iaitu apakah salat sunat yang paling tinggi kedudukannya. Penting untuk kita mengetahui kedudukan salat sunat ini supaya kita dapat menguruskan salat sunat dengan yang terbaik. Ini kerana sebagai contoh, saya lihat pengalaman saya secara peribadi. Apabila azan isyak berkumandang, saya tengok ada ramai orang yang mengerjakan salat sunat sebelum isyak. Tapi lepas salatul isyak, sebahagian besar meninggalkannya. Jadi padahal yang kita betul-betul dituntut adalah salat sunat selepas isyak. Manakala salat sunat sebelum isyak tu, siapa yang buat, alhamdulillah. Siapa yang tak buat pun bukanlah satu isu yang besar pun. Okey. Pada hari ini kita nak kita kena belajar apakah salat sunat yang tinggi kedudukannya agar dengan itu kita dapat mengurus salat sunat dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Okey, saya bantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya nak terangkan bahawasanya salat sunat ni terbahagi kepada dua kategori, ya. Ada dua kategori salat sunat. Okey. Kategori yang pertama adalah salat sunat yang disunnahkan berjemaah. Disunatkan berjemaah. Dan kategori yang kedua adalah salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Okey. Jadi kena faham sini dulu. Kalau salat sunat yang disunnahkan berjemaah ni, contohnya ada tiga lah. Dan ada ulama khilaf yang keempat tu. Yang pertama namanya solat al-Idain. Solat dua hari raya. Raya puasa dan raya haji. Okey. Yang kedua adalah solatul kusuf. Iaitu solat gerhana matahari dan juga bulan. Okey, ada dua pula. Asy-syamsu wal qamar. Okey. Dan satu lagi adalah solat al-istisqa. Cuma ulama mazhab Hanafi mereka menyatakan tidak ada salat istisqa. Bagi mereka hanya doa. Sedangkan jumhur ulama menyatakan memang ada salat yang namanya istisqa berdasarkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ya. Menurut ulama mazhab Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitabul Majmu', ketiga-tiga salat sunat ini merupakan salat sunat yang paling tinggi kedudukan. Lebih tinggi daripada salat tahajud, lebih tinggi daripada salat rawatib, lebih tinggi daripada salat witir dan mana-mana salat lah lebih tinggi. Okey. Cuma ulama khilaf yang keempat. Okey, yang keempat ni ada khilaf kalangan ulama, iaitu namanya salat qiyam Ramadan atau lebih dikenali sebagai salatut tarawih. Yang ni kalau ada masa kita bincangkan apakah pendirian ulama terhadap solat sunat tarawih ni, dia masuk kategori yang mana sebenarnya, disunatkan berjemaah ataupun tidak disunatkan berjemaah. Baik. Yang keduanya adalah solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Okay, yang ini sebenarnya kita tak bincang sangatlah kerana solat Idain ini dia berlaku dalam 2 kali setahun je, tak lebih. Solat gerhana matahari dan bulan kita kerjakan kalau berlaku gerhana matahari dan berlaku bulan. Ya. Dan benda tu pun jarang, dalam setahun mungkin 2 kali kita ada buat, wallahu a'lam. Dan solat istisqa merupakan solat sunat disunatkan berjemaah yang paling jarang dilakukan oleh kebanyakan daripada kita mungkin. Saya sendiri secara peribadi sekali je, dan saya dah tanya ramai orang menyatakan mereka tidak pernah mengerjakan solat istisqa. Bahkan mungkin orang tak tahu pun bahawa kaedah salat istisqa sama dengan kaedah mengerjakan salat raya. Ada saya sebutkan dalam buku ini, Fahami Salat Sunat Perbahasan Menyeluruh dan Mendalam. Apabila dibincangkan pula kategori yang kedua, yang selalu ada, setiap hari ada ni,
apakah salat sunat yang paling tinggi kedudukannya? Yang ini memang paling tinggilah. Yang paling top. Rugi siapa yang tiba hari raya dia tak salat raya. Rugi apabila ada gerhana matahari, kita tak salat gerhana matahari ataupun bulan. Kerana dia lebih tinggi daripada kedudukan salat tahajud, witir dan lain-lain. Okey, tapi kalau kita bincangkan, salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, apakah yang paling tinggi kedudukannya? Maka di sini ada 3 pendapat ulama'. Ada ulama' menyatakan solat yang paling tinggi kedudukan namanya rawatib. Ya, rawatib. Dan rawatib ini yang paling special adalah sunat subuh. Ni ranking nombor 1 lah. Solat sunat subuh. Okey. Pendapat kedua pula menyatakan solat yang paling tinggi kedudukan adalah solatut tahajud. Okey, iaitu solat malam. Dan yang ketiga, ada yang menyatakan solatul witir. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, menurut Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, bila ulama bincang antara dua ni, mana lebih tinggi kedudukan antara salatul rawatib dengan salat tahajud? Jumhur ulama menyatakan rawatib lebih utama daripada salat tahajud. Okey, oleh kerana jumhur, kita letak tanda di sini. Jumhur ulama menyatakan salatul rawatib lebih tinggi daripada kedudukan salatul tahajud. Namun ada minoriti ulama seperti Al-Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah rahmatullahi alaih berpendapat salat tahajud lagi tinggi kedudukan daripada salatul rawatib. Kerana apa? Kerana ada sabda Nabi SAW menyatakan salat yang paling afdal lepas salat fardu adalah salatul lail. Jadi salatul tahajud. Apa lagi? Panjanglah kalau kita nak kata apa lagi itu. Antaranya apa lagi salat tahajud dinyatakan sendiri dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Pernah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudiannya ada lagi ayat yang lain. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Baik. Dan ala kullin saya melihat, wallahualam, panjang saya kupas dalam buku ini, hujah-hujahnya. Saya melihat hujah yang paling kuat adalah salat tahajud lebih tinggi kedudukan daripada salat rawatib. Tanpa menafikan, jumhur ulama' menyatakan rawatib lebih utama. Cuma hujah jumhur itu masih boleh dibahas oleh hujah minoriti ulama'. Baik. Cuma kebanyakan ulama' menyatakan salat sunat yang paling tinggi kedudukan adalah salatul witir. Ini paling top. Dan Hanafi sampai mewajibkan salatul witir. Hanafi tak mewajibkan salat tahajud. Tidak mewajibkan salat yang lain. Adalah sebahagian Hanafi mewajibkan salat sunat subuh. Tapi realitinya mazhab Hanafi mewajibkan salatul witir. Ada hujahnya panjang. Antaranya dibawa oleh Abu Ja'far At-Tahawi dan Maulana Anwar Shah Kashmiri rahimahumullah. Membahaskan tentang wajibnya kita salatul witir. Dan bila saya baca dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mazhabus Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau pun menyatakan salatul witir walaupun 1 rakaat ia lebih mulia daripada salat sunat yang lain walaupun 2 rakaat. Lebih banyak rakaatnya. Jadi di sini kita boleh katakanlah solat yang paling tinggi kedudukan kategori tidak disunatkan berjemaah yang ada pada setiap hari namanya salatul witir. Paling tinggi kedudukan, ya. Dan selepas salatul witir, barulah mungkin salat yang paling tinggi kedudukan adalah salatul tahajud ataupun salat malam, dan barulah salatul rawatib. Jadi saya kira sekadar itulah untuk ulasan saya pada hari ini. Selebihnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh dapatkan ulasannya dalam buku Fahami Salat Sunat terbitan Faqih Syinajais, ya, insya-Allah. Allah alam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.